Nama dia 1000 tahun Okey, Datuk mohon beri pandangan mengenai kesahihan surat sokongan dari UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada yang kata itu palsu, ada yang kata itu sahih. Masalah yang jadi punca utama itu kan surat rahsia. Macam mana boleh keluar, Datuk? Itu dah jelas. Satu fake account. Mengikut siasatan dalaman yang UMNO buat, tidak ada satu pun kebocoran ataupun maklumat yang daripada UMNO keluar kerana terlalu ketat sistem penyampaian surat-surat di dalam ibu pejabat UMNO. Tetapi apa yang keluar yang tular itu jelas ia dilakukan kabarnya daripada PBUM sendiri. Dan puak-puak cyber trooper di dalam PBUM sendiri untuk jalan lari daripada menyelesaikan masalah ini. Dari itu kita tidak ada bukti bahawa kader-kader ataupun cyber trooper PBBM yang buat, tetapi andaiannya yang ada. Kerana kedua suratnya, sama ada surat daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada PKR dan UMNO Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam bentuk yang sama, font yang sama, cara penyampaian yang sama. Dari itu mereka lebih banyak untuk membangkitkan sensasi. Tapi rakyat tahu. Dan saya dipahamkan ibu pejabat UMNO pun dah keluarkan kenyataan bahawa itu adalah palsu, fake. Jadi kalaulah benar UMNO nak membuat benda itu, saya rasa tidaklah sebodoh itu. Betul. Tidaklah sampai mengeluarkan kenyataan itu, benda berbentuk rahsia. Ada lagi komen daripada Muhammad Irwan. Salam Datuk, saya ingin pencerahan. Jika Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat rombakan kabinet, apa perancangan UMNO berkaitan pengkhianatan orang dalam UMNO ni? Kita dalam UMNO itu sebab kalau kita mengarahkan ataupun menyuruh, mendesak Muhyiddin Yassin untuk merombak kabinet, maknanya tidak memberikan kebaikan pun. Dan saya tidak nampak Muhyiddin Yassin nakkan perubahan di dalam kabinet kerana dia memikirkan dia cukup berkuasa. Dari itu apa yang menjadi isu sekarang ialah untuk melarikan isu. Isu yang sebenarnya sekarang ini bagaimana rombakan kabinet berlaku kerana sesi yang di Pertuan Agong tuanku berjumpa dengan pemimpin politik belum lagi tamat. Jadi belum lagi bermula. Sama ada berjumpa pemimpin daripada UMNO sendiri, Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Haji Adi Awang ke, pihak pembangkang DAP dan Amanah ke. Tetapi selagi benda itu tidak ada, maka saya rasa tak ada rombakan kabinet ini. Dan jangan cuba untuk mendahului apa yang Tuanku yang Pertuan Agong hendak lakukan untuk kebaikan rakyat ni. Ada lagi komen ni daripada ini favorite Datuk juga ni, Datuk Syamsul Bahrain Ismail. Dia nak tanya Datuk, kenapa UMNO masih bercakap akan somong Perikatan Nasional dan Kerajaan, Datuk? Apa mainan UMNO ini sebenarnya? Macam mana? Kenapa UMNO masih bercakap akan somong, adakah ini typo, Datuk? Perikatan Nasional dan Kerajaan, Datuk. Apa? Masih dari sini. Sebenarnya berkaitan dengan perbincangan kita pada malam ini, Datuk Syam nak tanya, adakah ini permainan UMNO dalam pembubaran, dalam rombakan ini? Kita tidak main peranan. Kalau saya nak cakap bagi pihak UMNO pun, saya tidak nampak UMNO memainkan peranan, melainkan esok jam 3 petang ada mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO di Ganda Baik. Baru kita tahu apakah yang dibincangkan dan apa keputusan dia. Pada pandangan Datuk sendiri, adakah UMNO ingin meletakkan syarat bahawa salah seorang daripada ahli parlimen yang menjadi Perdana Menteri ataupun timbalan Perdana Menteri, atau lebih daripada banyak kerusi yang akan ditandingi oleh UMNO sendiri, Datuk? UMNO tidak akan melakukan menyorong kepalanya untuk dipancung oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau UMNO mendesak supaya bagi jawatan timbalan Perdana Menteri, bagi jawatan ni, maknanya komitmen UMNO hendak tinggi. Maka apa permasalahan yang akan datang 2 tahun ke depan ini, UMNO tidak boleh bertindak apa-apa. Jadi dia akan memburukkan lagi imej UMNO jika berlaku
perkara-perkara yang luar daripada dugaan. Dari itu pada saya lah UMNO tidak sampai ke peringkat mendesak untuk dialihkan jawatan timbalan Perdana Menteri dan sebagainya demi untuk nak menjaga hubungan dia dengan Tan Sri Muhyiddin. Isu UMNO dengan Kerajaan Perikatan Nasional dan juga dengan Tan Sri Muhyiddin ialah soal tidak menghormati UMNO ini walaupun dia berasal, dan tetapi sebaliknya Kerajaan Muhyiddin Yassin dan parti dia sendiri berusaha untuk nak mengkuburkan UMNO ini, dan ini telah berlaku di Sabah. Jadi kalau kita tidak bertindak agresif untuk menyedarkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, jangan dia berpegang lagi kepada prinsip yang lama. Waktu dia dijadikan menteri, jadi Perdana Menteri, kalau tidak kami ajak anak UMNO jadi pembangkang. Kalau UMNO tak bergabung, kamu masih lagi menjerit. Masalahnya siapa yang nak bergabung dengan Kerajaan Muhyiddin waktu kami UMNO tidak memberikan sokongan? Adakah PKR akan memberikan sokongan? Betul. Adakah PKR akan meninggalkan DAP untuk menyokong Muhyiddin Yassin? Atau Amanah pergi menyokong Muhyiddin? Cukup ke kursi Amanah 11 untuk membentuk kerajaan yang Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Jadi Muhyiddin Yassin jangan lupa daratan. Jangan dia berlagak sombong, angkuh dalam isu ni. Hormat UMNO ni, dan kami tidak mudah sama sekali. Jawatan timbalan Perdana Menteri itu mencukupilah, tetapi kami rasa kami juga akan menerima tempias apabila dia melantik Azmin Ali sebagai Menteri Kanan yang menjalankan tugas timbalan Perdana Menteri. Wahal satu dunia tengok video. Jadi apa bendanya anak ulama, anak alim, tokoh agama di Muar yang membantu dia seorang semburit. Kita tak nak lebih panjang dah tu. Saya dah terangkat kerusi tu. Saya kadang panas juga. Itu pun saya dah takut nampak Datuk ni. Ada lagi soalan yang soalan sambungan daripada Datuk Syam dekat sini. Tadi Datuk kata Azmin Ali kan, itu berlaku. Adakah UMNO boleh terima Azmin Ali? Tidak. Susah Datuk. UMNO tidak akan boleh menerima Azmin Ali. Malah UMNO pun secara ikhlas dia tak bersetuju dengan Muhyiddin Yassin, dengan video-video dia menghentam, dengan sumpah dia, dengan kutukan dewatanya kepada UMNO. Tapi demi untuk menyelamatkan orang Melayu ni daripada DAP berkonsekuensi, kononnya lah, saya tak begitu terikat dengan perkataan itu. Kita menyokong dia. Tetapi apa dia buat untuk Melayu? Kalau dia jadi Perdana Menteri sekadar 4 jam, itu pun di rumah, apa yang boleh bina ni? Semua orang tahu dia hanya 4 jam saja bekerja di rumah. 4 jam saja di rumah. Adakah DAP pula akan sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin? Kalau DAP menyokong Tan Sri Muhyiddin, UMNO dengan suka hatinya akan merelakan dirinya keluar daripada Perikatan Nasional. Kami tak ada apa masalah. Kalaulah kata Muhyiddin kata bahawa DAP memberikan sokongan dia, automatik kita keluar. Tetapi saya tak tahulah seorang menteri pengkhianat tu yang kata no Anwar, no DAP tu. Dia kekal ke tidak? Kerana dia lebih mementingkan pengkhianatan dia di dalam UMNO untuk memecah belahkan UMNO. Kita dapat lihat bahawa sebelum ni Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menghadap Yang di-Pertuan Agong kan. Dan ada juga cakap-cakap mulut-mulut di luar yang mengatakan bahawa Perdana Menteri akan berlaku situasi Perdana Menteri Interim. PMI Interim, di mana Perdana Menteri Interim adalah Datuk Dr. Mahathir sendiri dan juga timbalan Perdana Menteri Interim adalah Kuli. Adakah benda ni berasas jika berlaku, Datuk? Tidak berasas. Kerana Perdana Menteri Interim ini dia nak bekerja untuk siapa? Dia nak bekerja untuk siapa? Kerana soalnya sekarang ni yang kita bangkitkan sekarang rombakan kabinet. Muhyiddin tak sedar bahawa 2 menteri dia, iaitu Menteri Kewangan Tengku Zafrul dengan Menteri Agama dia berkata saya tidak terlibat dengan politik. Betul. Jadi dia dilantik oleh orang politik, menjalankan tanggungjawab dan dasar politik. Jadi kerajaan Muhyiddin ini jadi pelik kepada kami orang yang ada ilmuwan politik. Apa yang Menteri Kewangan buat? Adakah untuk mencari kekayaan sementara jadi Menteri Kewangan, ataupun Menteri Agama menggunakan kedudukan ini sebagai Menteri Agama
yang merosakkan Baitul Mal dan sebagainya. Okey. Lepas tangan, duduk makan pencen jadi menteri dan sebagainya. Ini yang kita kata, kalau nak rombak pun kabinet, Muhyiddin rombaklah yang dua orang ni yang telah membuat kenyataan secara terbuka tidak terlibat dengan politik. Tidak terlibat. Dia hanya sebagai panglima kiri, panglima kanan untuk Muhyiddin. Okey. Untuk apa? Kita ada lagi banyak komen dekat sini. Sedia traffic komen kita di Facebook dan juga YouTube banyak terlampau laju bergerak Dato' ya. Ada yang mengkritik Dato' pasal apa yang Dato' sebut tadi pun. Okey, My Sarjan Kubu Besari. Okey, ada Dato' Syam pun ada lagi nak tanya Dato' ni. Adakah Hishamuddin nak jadi PM atau dijanjikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada Hishamuddin? Sesuatu perkara yang dia dah janjikan untuk Hishamuddin sendiri. Ya, di dalam UMNO, Hishamuddin ni dah tak laku HTO ni. Dah, okey. Dia dah jadi branding sebagai pengkhianat kepada UMNO. Bertambah pula sejarah dia, bapa dia, datuk dia. Jadi dia tak ada jalan lain untuk kokongan hayat politik dia, melainkan berdamping dengan Muhyiddin. Dengan harapan bahawa dia akan diangkat menjadi pemimpin nombor 2 dan sesungguhnya nombor 1. Tapi saya rasa tidak berjaya benda ni. Kerana kita di dalam UMNO, di peringkat akar rumbi, hanya orang yang berkepentingan, yang mendapat habuan, yang mendapat janji, yang menyokong Hishamuddin ni HTO. Pada yang lain, pada kita cukup menyampah H2O ni. Jadi kalau tidak rombak kabinet, buanglah dia. Kalau Muhyiddin lebih memerlukan sokongan UMNO, kena buang dia. Jadi itu saja. Dan kita tak mahu UMNO menggantikan tempat Tan Sri Muhyiddin H2O tu. Bagilah pada orang-orang dia yang tak ada kerja jadi menteri. Keluar. Baiklah. Tadi Datuk sini ada mengatakan bahawa 4 orang itu. Okey, adakah perbincangan yang dibuat oleh UMNO, yang kita akan ketahui pada bila-bila esok ataupun lusa, adakah ia ada kaitan dengan 4 orang UMNO ini? Mungkin Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sendiri mengatakan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, keluarkan keempat-empat ni daripada kabinet. Sebab mereka kata ini adalah pengkhianat. Okey, adakah benda tu mungkin akan berlaku pada yang empat-empat ni bukan semua. Hanya 2 orang saja. Okey, 2 orang saja. Yang 2 orang tu tak ada makna pun. Kan? Dia pun tidak membuat kenyataan-kenyataan yang merosakkan UMNO. Okey, tapi nampaklah secara fizikal dia tu. Tapi yang 2 orang ni jelas, terang. Nampak sangat. Tidak lagi ada semangat UMNO-nya. Membuat kenyataan, membalun presiden, institusi UMNO dan sebagainya. Wahal dia berada di situ kerana UMNO ini bergabung dengan kerajaan perikatan, dengan kerajaan PBBM. Jadi kalau nak buang pun buang, itulah yang dibuang saya rasa. Kerana kalau mereka ini masih lagi jadi menteri dalam pemilihan UMNO esok, saya rasa kerana perangai pemimpin UMNO ni, dia ni ya. Perwakilan UMNO, ketua UMNO bahagian UMNO ni, dia. Kalau ketua-ketua UMNO bahagian ini disogok dengan ini, bertukar. Dan kemudian yang di bawah ni jadi ayam dalam reban. Kena dia bagi dedak, lepas tu tak sedar kena semelik, dia tak sedar. Dari itu, kalau 2 orang ni, kalau ada pemilihan UMNO tahun depan, tahun 21, jelas mereka akan menang. Kerana saya kata tadi itu, ni. Okey, ini ya Datuk ya. Ada komen dekat sini kata dia bagi ni. Datuk sangat berani ya menegur kerajaan Perikatan Nasional yang kelang kabut dan huru hara. Okey, baiklah. Banyak lagi komen yang saya nak baca sekejap lagi di Facebook dan juga YouTube. Terima kasih untuk anda yang sudi menemani kami pada malam ini di Big Live hanya di Big Blue TV.